Baik, terima kasih Jonathan. Saya Konegres Ujan dan ini Innotek TVS, segmen yang memaparkan aktiviti yang menerapkan penggunaan teknologi baharu dan inovasi dalam penghasilannya. Kebiasaan pembuatan gelang atau rantai manik pasti akan menggunakan benang dan tali tangsi. Berbeza pula bagi pengusaha kraft Shikin Suot yang menginovasikan sesuatu unik dalam produknya dengan menggunakan puak kumbu. Tampil dengan idea baru untuk kegunaan setiap lapisan umur, Shikin memulakan langkahnya dalam industri kraft tangan dengan produk rantai yang dikenali sebagai Tribe 3 Layers. Kami anak Sarawak. So, why not? Mun bukan kita orang Sarawak yang nak promote barang-barang Sarawak, siapa lagi yang nak ngangkat barang-barang yang bermotifkan Sarawak tu? Enggan berdiam diri selepas didiagnos mengalami masalah kerisauan. Shikin Suot pada mulanya hanya menghasilkan kraft sekadar untuk memenuhi masa lapangnya selain mengurangkan rasa kerisauan yang dialaminya. Katanya lagi idea untuk menghasilkan rantai bermotifkan Borneo tercetus kerana beliau merupakan seorang pengumpul koleksi barangan antik dan aksesori. Sebenarnya, since kami umur 2 tahun, kami ada beri sikit rantai. Rantai original Manit Sarawak yang mak ambil oleh dari Sigit Rumah Panjang di Seratok. Dari kecil memang dah terpatih mak ambil ngias, makin rantai, pakai gelang. So benda ya dah terbiasa hari-hari pakai. And then sepanjang pembesaran kami ya kira sit lepas dengan aksesori. So sebab dia juga dah minat dengan aksesori. Jelas Shikin minat yang mendalam terhadap aksesori mendorongnya untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan merangkumi pelbagai elemen termasuklah dari seluruh dunia. Jadi unik bila yang ada 1001 cerita. Contoh, aksesorinya si limited dengan bahan yang sedia ada tu aja. Macam kami maunya Sigit aksesorinya ada bahan-bahannya ada dari seluruh dunia. Soalnya seumpama macam ada 1001 cerita lah dari Sia. Soalnya contoh macam setiap bahannya ada yang dari Tibet, ada bitok dia dari Afrika, maybe talia dari dari Thailand ke, and then ada certainnya dari Jepun. So nya harmoni dalam Sigit aksesori ya. Sebenarnya jadi macam satu dunia dalam satu aksesori. Siapa sangka bermula dengan kegiatan hanya sekadar untuk mengisi masa lapang, Shikin kemudian mula menerima tempahan rantai daripada salah seorang artis Sarawak dan juga peminat koleksi aksesori lain. Dari situlah Shikin menanam impian untuk meneruskan usahanya dalam bidang kraft tangan, termasuk ingin bekerjasama dengan pihak kraft tangan di Sarawak serta ingin mempromosikan produknya di Rainforest World Music Festival pada suatu hari nanti. Oh ya, of course. Nak dapat lesen untuk besarkan bisnes, even ingin mau ada studio atau butik aksesori di Impun. If aksesori handmade tu dapat sampai ke international, alhamdulillah gila-gila. Laporan Akmal Saleh, TVS, Kuching. Selaku sebuah negara membangun, Malaysia banyak menerima pengaruh dan impak positif menerusi teknologi Jepun di Sarawak misalnya. Sebuah tempat penginapan berkonsepkan alam semula jadi jungle stay menggunakan inovasi monorail iaitu rel pengangkutan bagi memudahkan pengunjung membawa barangan muatan ke lokasi penginapan tersebut. Akmal Saleh ada butirannya.
Umum mengetahui negara Jepun merupakan negara yang maju dan juga berinovatif selain mempunyai kecanggihan dalam teknologinya. Sebenarnya banyak saja produk-produk ataupun item-item dari negara matahari terbit ini yang membuatkan kita terpukau sehingga berasa ingin mempunyai teknologi dan juga item sedemikian di negara kita sendiri. Dan siapa sangka di sebuah tempat penginapan di Singai Bau di sini ada individu yang mengaplikasikan item maupun teknologi dari negara Jepun dan juga China untuk dibawa ke sini. Pandemik COVID-19 yang melanda negara banyak memberi hikmah, termasuklah buat individu ini untuk menambah baik perkhidmatan di tempat penginapan miliknya. Genggam bara api biar sampai menjadi arang, itulah prinsip yang dipegang bekas graduan lulusan sarjana multimedia yang berusia 31 tahun ini. Dia berjaya mencapai impiannya, termasuklah menguruskan kewangannya. Berkongsikan pengalaman, Arif Arbi berkata, idea untuk membina monorek ini datang secara tidak sengaja apabila dia sedang menonton sebuah video tentang bagaimana orang Itali menanam buah anggur menggunakan rel pengangkutan. Dah 5 tahun lah kami tahu benda tu akan susah. Kami tengah cari, pernah fikir nama Raya naik. So, randomly masa PKP ya, kami selalu duduk rumah. Saya dapat apa, kami nangga rindu travelling lah. Tangga vlog orang lah, vlog orang bercuti, travelling. Terjumpa lah sikit winery tu. Ada orang pergi visit winery di Itali kah. Kami ternampak backgroundnya, nama winery kami tahu. Backgroundnya kami nangga sikit mesin tu. Yang angkat buah anggur naik ke gunungnya. Pakainya orang kolek anggur lah, olah wine kah. Dari siang kami nangga mesin nak macam tegak, macamnya asak lah, dapat angkat benda berat. So kami cari nama wine nama winery ya, kami Google kan tempat ya, caranya orang transport barang semua, kami terjumpa nama mesinnya monorek. Sebelum ini katanya, dia dan pekerja terpaksa membawa barangan untuk naik ke kawasan pergunungan, memandangkan terdapat keperluan selain memudahkan pengunjung untuk menginap. Arif segera merealisasikan idea dengan membuat kajian tentang pembinaan rel tersebut. Itu semua self-research lah, sebab banyak masa barang sampai dulu kami banyak video call dengan orang Jepun, dengan orang China, tanya-tanya gini, jalan mesin, and then belajar banyak manual yang sampai dengan kami macam ni install barang. Ialah dari dalam bahasa Cina lah, bahasa Jepun. So kami translate lah, ambil gambar sikit-sikit guna dalam komputer, guna Google Translate je. Dari siap belajar lah apa dimaksudnya, angle of radius gini, si boleh sengit ni besi untuk kereta api dapat belok. Mun sengit gila besi kelak, kereta api akan lekat. Kami memang belajar slow lah dari. Bagaimanapun kata Arif, atas faktor keselamatan, penggunaan monorek hanya dikhususkan untuk membawa muatan barang dan diiringi oleh pekerja mendong escape saja. Tetamu tegasnya tetap perlu mendaki ke kaki gunung untuk sampai ke tempat penginapan. Monoreknya pangkat dalam 200 kilo benda tu. So manusia nang boleh lah, tapi so far kami orang si padahlah pakai angkat manusia sebab kami orang si ada license dari DOSH kah. Ni orang perlu cek keselamatan, beri license untuk angkat manusia. Untuk rekod, Arif mengambil masa selama 5 bulan untuk menyiapkan monorek dengan jarak 550 meter ke atas dan beliau telah membelanjakan sekitar RM90,000 untuk memasang rel pengangkutan ini. Monorek Mendong Escape nyata memudahkan pelancong dan juga pengunjung yang ingin menginap di tempat ini. Sekian laporan Akmal Saleh dan juga juru kamera Fikri Razak untuk TVS Kuching.